dan juga by my team. So kita ada buat juga sebelum PKP tahun lepas, masa Disember, masa Januari baru-baru tahun lepas kita buatlah dengan Perkim. Bagaimana kita ajar orang-orang ibu tunggal, OKU and also daripada Perkim ni menjahit manik. Tapi dalam masa yang sama, kita ajar dia bagaimana dia jahit manik tu, dia boleh charge untuk menjana pendapatan kepada mereka ni. Jadi kita tak payah ajar yang lain pun, kita ajar jahit yang simple-simple saja. So kalau sekarang ni, kalau you all send baju pergi buat jahit manik kan, possibility untuk tengkuk, leher dan juga lengan ya dalam 120, 80 ringgit. Kalau kita kat KL is around 120. Simple embroidery, simple beads, but that is for sure comes to entrepreneurship tu, di mana kita ajar juga ibu-ibu tunggal daripada Perkim ni macam mana mereka nak menjalankan keusahawanan. Okey, ini kita done dalam tahun lepas lah. Dalam tahun lepas. So then di gambar yang sebelah kanan bawah ni, itu saya ketika besar. Dah kurus dah sikit. Masuk Masmed, tension terus kurus. Begitulah. No, di gambar sebelah kanan tu adalah bagaimana kita membantu pelajar-pelajar asnaf and so on. Ini lebih kepada CSR, bukan SE. Kejap lagi saya nak cerita sikit bezanya CSR dengan SE ni. Sebab kita ada pemahaman yang tak berapa clear when talk about that definisi SE tu. So then ini adalah CSR, kita dapatkan dana-dana daripada pusat zakat and so on, dan kita bagi sumbangan dana tersebut kepada pelajar-pelajar dekat kanak-kanak dekat PPR di sekitar Klang Valley. So ini kita uruslah, kita dapatkan dana, lepas tu kita sumbangkan. Tapi mostly bukan dana lah, mostly adalah barangan. Kadang kita dapatlah macam sponsor bag sekolah, baju sekolah daripada Canggih and so on, dan kita distribute lah to flat PPRN di sekitar Klang Valley. Ini pun kita buat lah. Ini one of kita punya consider CSR kita lah di UiTM. Dan jika ada kat sini, kalau tengok sasaran yang di atas ni adalah Cube 8, adalah one of the Cube 8 dan juga Project Rural Entrepreneurship Development. Dua projek ini adalah insyaAllah kita akan take off tahun depan under di bawah Masmed. Ini dua projek ni adalah projek SE sebenarnya. Cube 8 adalah projek SE di mana kita ada mengutamakan konsep SE tu di mana pelajar-pelajar yang tidak mendapat makanan. Inilah salurannya. Tapi dalam masa yang sama, perniagaan tu pun berlaku. So then itulah kita panggil dia Project Q8, sasarannya kepada belia alumni. Dan di sebelah bawah ni adalah Project Rural Entrepreneurship Development. Ini lebih kepada staff, lebih kepada pensyarah-pensyarah kita. Bagaimana mereka mengadakan research dan research tu ke arah SE. So that is a topic yang disediakan. So then in the end of the outcome of the research tu, they will come out with the startup company for the SE. Ini yang insyaAllah lah kita pitch lah. Untuk yang atas ni, Alhamdulillah kita dah dapat bajet daripada MTDC sebanyak 250,000. Tu dia, 250,000 bajet dan akan dibangunkan di Puncak Alam. Kalau yang di bawah ni, insyaAllah kita cuba untuk dapatkan daripada Medac. Pitch dah buat, tapi kita akan cuba dapatkan daripada Medac. This is one of the activities lah yang saya boleh katakan kita kita share this untuk aktiviti SE dalam Masmed sebenarnya. So then ini antara aktiviti-aktiviti SE lah, social entrepreneurship yang kita sediakan. Ada juga SE, ada juga CSR. Itu yang kita kena clear balik. Yang belah kiri ni
Yang atas ni itulah yang kita bagi barang-barang sekolah. Yang bawah ni kita buat juga SE bersama dengan Bank Rakyat di mana kita mengajar bukan ibu tunggal, kira keluarga B40 di Terengganu. Yang ini kita dapat bajet 750,000 daripada Yayasan Bank Rakyat. Kita ajarlah kita ajar komuniti di sana bagaimana keusahanan sosial itu boleh menjana pendapatan kepada mereka. Tapi konsepnya adalah menjahit. Dah saya pun menjahit kan. So itulah saya bawa skill menjahit tu kepada mereka, ajar mereka macam mana nak menjahit and so on. Dan daripada menjahit itulah mereka boleh create dan boleh dapatkan pendapatan selain daripada buat kek, selain daripada buat kuih and so on bla 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 bla, but that is one of the activities lah. So yang di tengah ni adalah lebih kepada aktiviti CSR lah. Bila pandemik COVID tu dah datang last year, kita memang kau-kau lah buat CSR. Kita jahit all the PPE and so on dan memang kita distribute more than that 5,000 piece per set Makna kalau sebut per set top to bottom kepada semua hospital-hospital dan juga tempat-tempat yang memerlukan. Ini kita buatlah is free, I boleh kata tak dibayar pun. Ini consider CSR. Yang sebelah kanan ni adalah yang sama seperti yang konsep menjahit yang saya cakap tadi tu. Kita ajarlah macam mana nak jahit, tengoklah. Dan dalam masa yang sama kita ajar bagaimana jahitan tu boleh menjana pendapatan. Itu yang kita propose lah. Dan yang gambar di atas ni adalah kita buat untuk golongan OKU. OKU, pelajar dan juga staf di UiTM, bagaimana mereka boleh menjana pendapatan melalui keusahanan yang mereka dah ada. Dan dalam masa yang sama, mereka boleh juga menyumbang kepada komuniti mereka. So ini antara aktiviti-aktiviti lah yang saya boleh katakan sepanjang 2020 hingga 2021 ketika ini. Tapi kita tak bolehlah sebarangan, kita bukan direct kita nak buat SE ni, tapi lebih kepada CSR. Itulah dia. So then, apa itu SE? Apa itu SE? Apa yang saya boleh ceritalah SE tu. Tapi saya boleh cakap lah, saya nak ungkapkan SE ni sebenarnya, saya boleh cakap ia satu pendekatan yang saya boleh katakan sebagai bagaimana keperluan perniagaan tu diselarikan dengan konsep 3P. Bila sebut SE tu dia mesti ada 3P. 3P tu maksudnya people, planet, profit. Maksudnya people, insan, alam sekitar dengan keuntungan. Jadi masyarakat sekarang ni dia confused. Semua orang macam confused. CSR tu SE ke? Dia begini, kalau tidak melibatkan keuntungan, kalau tidak melibatkan keuntungan, kita tak boleh nak kata that thing is a SE. Saya boleh katakan yang social entrepreneurship ni, social dengan entrepreneurship, dia kena seiring. Dia tak boleh macam sebelah, dia tak boleh. Dia kena seiring. Maksudnya konsep CSR tu pun ada, tapi dalam masa yang sama konsep keuntungan untuk perniagaan tu pun ada. Dia kena ada dua-dua sebenarnya. Kalau kata dia tinggi sebelah pun mungkin sikit sebelah, tapi tetap juga kena balance. Itu yang saya katakan lah. Dan saya boleh ceritalah yang keusahanan sosial ni, dia salah satu daripada yang kita boleh cakap lah mampu untuk merealisasikan gitu one of the SDG punya development. SDG dipanggil Sustainable Development Goal, daripada kan betul SDG. Tapi
bila kita kata definasi keusahawanan tu, definasi keusahawanan sosial ni, kita kena faham dulu definasi keusahawanan dulu. Itu yang kita kena faham dulu. Dan baru kita embark definisi keusahawanan sosial. Di mana kalau kita tengok definisi keusahawanan ni, kita boleh tengok ciri-ciri yang ada untuk keusahawanan ni macam inovatif, proaktif dan mengambil risiko. Yang mampu, yang mana dia boleh menyumbanglah kepada pencapaian yang bukan untung. Dia macam nak kena untung aja untuk keusahawanan ni. Dan dia memang berorientasikan keuntungan. Kalau you all tengok memang kena bila sebut keusahawanan mesti untung. Bila sebut keusahawanan mesti untung. Tapi apa bezanya keusahawanan dengan perniagaan? Itu pun satu juga sebab people always think, kalau keusahawanan tu mesti niaga. Kalau keusahawanan tu mesti niaga. Tak boleh. That is a two different way when talk about keusahawanan dan juga perniagaan. Yang gitu. Dan saya boleh katakan definasi yang jelas lah yang saya boleh katakan sebagai keusahawanan ni, yang mana dia boleh berani, dia akan kesediaan satu-satu individu tu merebut peluang yang ada untuk menjalankan keusahawanannya, perniagaannya. Tak kisahlah dari segi perkhidmatan produk, dari segi services and so on. When talk about keusahawanan, everyone will understand about that. Tapi saya boleh katakan ialah secara konvensionalnya, keusahawanan tu boleh didefinasi sebagai satu proses untuk mengenal pasti peluang-peluang. Peluang kat pasaran, menyusun objektif-objektif dan tindakannya, dan macam mana sumber-sumber yang didapati tu dieksploitasikan mungkin dalam jangka masa panjang atau dalam jangka masa pendek. Dia gitu. Terdapat juga beberapa pemahaman lah yang saya boleh katakan definasi keusahawanan ni, saya boleh katakan dia lebih menyumbang kepada keuntungan, berorientasikan keuntungan. Kita fikir satu je, keusahawanan berorientasi keuntungan. Yang itu. When comes into keusahawanan sosial, ada banyak definisi. There is a lot of definisi yang been voiced out dari pelbagai researcher and also organisasi-organisasi termasuklah Magic kita, dan banyak dia punya terms dia. Kalau daripada NEC 2009, definisi keusahawanan sosial ni dia boleh kata inovatif, proaktif dan mengambil risiko, bukan sekadar fokusnya kepada sosial, keuntungan nombor 2. Itu one of the definisi, saya boleh kata definisi secara kasar lah. Dan kalau kata saya ambil juga definisi daripada Magic, tahun depan dia akan jadi Meranti, tahun ni masih lagi Magic. Kalau kata dari Magic, dia kena entiti perniagaan yang berdaftar. Entiti perniagaan berdaftar di bawah whatever lah, SSM ke apa ke, tapi dia perlu ada impak yang besar kepada sosial dan juga alam sekitar. Ini kalau definisi daripada Magic. Dan perusahaan sosial dekat Malaysia ni boleh dikatakan sebagai salah satu daripada peluang yang besar untuk menjana pekerjaan. Dia boleh menjana pekerjaan. Dan dalam masa yang sama, konsep sosial atau komuniti tu tidak terpinggir. Itulah dia kalau kata di Magic. Tapi kalau ada banyak definisi, ada juga yang definisi daripada researcher memaklumkan yang SE ni boleh dibagi pada dua, iaitu proses dan juga macam mana entrepreneur centric. Itu pula kalau kata proses tu dia lebih menjurus kepada definisi melibatkan pembentukan struktur dalam menyelesaikan masalah sosial, dan juga inovatif tu
digunakan untuk mencapai matlamat sosial dan juga aktiviti nilai sosial. Kalau kata entrepreneurship centric tu, maknanya dia lebih kepada sifat usahawan. So dia ada dua juga. Dia ada dua, two in one. So ada juga yang definasi yang berbeza-berbeza lah. Dia berbeza macam yang saya tulis itu, gabungan keuntungan dan bukan keuntungan atau perniagaan dan badan amal. Ini saya conclude SE punya definisi, di mana ia digunakan untuk menjadi sebuah organisasi sama ada dia menggabungkan perusahaan sosial tu bersama dengan keuntungan melalui amalan yang terbaik. Jadi kita kena faham ya, bila kita buat CSR tu, we cannot mention that is a SE. Sebab itulah pemahaman kita di mana-mana bila kita buat CSR tu, maknanya sumbangan-sumbangan. Boleh juga kita nak katakan sebagai sumbangan, tapi keuntungan tu perlu ada dalam apa-apa saja aktiviti sosial yang kita jalankan. Dan saya boleh katakanlah bila kita wujud tindakan keusahaan sosial yang yang boleh didefinisikan, saya boleh katakan tindakan yang dapat memberi impak sosial dan dilaksanakan melalui pendekatan inovatif supaya matlamat sosial dapat dicapai dengan lebih berkesan. Jadi kita apa-apa pun kita tak boleh sebut keusahanan, kita kena mention yang sosial tu perlu nombor satu dulu. Itu yang perlu proses untuk sosial nombor satu dulu. Dan seterusnya akan berjalan ke proses keuntungan atau keusahawanan berlaku dekat situ ya. Okey. So then antara ciri-ciri yang saya boleh katakan social entrepreneurship ni, ciri-cirinya itulah ini antara ciri-ciri yang perlu ada dalam social entrepreneurship. Saya teruskan, kita dah 9.40 kan, pukul 12 dah ngam-ngam Cik Man pula kan. So kita terus, saya rasa definisi tu semua faham dan semua clear. There is a difference between SE dan juga CSR. Dan saya harap pelajar-pelajar faham. Tapi kenapa orang bercakap sekarang ni tentang SE ni? People will talk about it, everything will talk about SE, keusahanan sosial. So then saya boleh katakan ramai yang beranggapan lah bahawa keusahanan sosial merupakan satu perkara baru. Tapi sebenarnya tak baru ya. Dah lama sebenarnya, zaman-zaman Nabi dulu dah lama dah sebenarnya. Tapi dia start sebenarnya yang bercakap ni ketika kita pandemik. Sebab bila kita pandemik ni, kita ada banyak isu-isu yang timbul seperti peluang pekerjaan, seperti pekerjaan employment, lepas tu dengan orang tak ada makanan, macam-macam. Macam-macam. Dan saya boleh katakan pandemik COVID-19 ya, kemampuan usahawan sosial saya boleh katakan dalam menangani masalah masyarakat ketika perintah kawalan, kalau tak silap saya bulan Januari ke Februari tahun lepas kan, sehingga sekarang memang SE ni keberkesanan dia sangat jelas. Jadi dia boleh mengisi, kalau saya boleh katakan, kelompongan keperluan masyarakat yang memerlukan, lebih-lebih lagi yang saya boleh kata B40 dengan M40 dekat Malaysia. Itu kelompongan tu yang kita perlu lihat. Dan saya rasa untuk keusahawan sosial ni, kegiatan mereka adalah sangat komersial. Macam mana daripada inclusive business tu dia tukar kepada berniaga sambil beramal. Kalau dulu berniaga je kan. Tapi sekarang ni kita kena tukar pemikiran tu, macam mana kita nak berniaga dan dalam masa yang sama kita nak kena beramal juga. Yang begitu. Jadi jika nak dibandingkan dengan kalau you all concentrate just direct berniaga, I'm not sure bagaimana perniagaan tu boleh sustain. Tapi kalau you have that berniaga sambil beramal, itu consider macam you all akan long lasting. Okay, saya bagi contoh macam ni lah. Saya bagi contoh very simple. You pergi kedai makcik makcik Kia jual pisang goreng. Okay, jual pisang goreng. Dia letak harga kat situ, pisang gorengnya RM5 ada 20 pieces.
Betul. Kalau you business centric je, you macam kepala you business saja, you akan letak dekat dalam bag tu berapa? 20 pieces saja. Nah, ambil 20 pieces. Dia gitu. Tapi kalau you letak dekat dalam packing tu lebih dari 20 pieces, maksudnya macam you letaklah extra another 5 lagi goreng pisang. Tak ke kepala customer tu akan fikir, baguslah makcik ni, kita boleh datang balik. Maknanya dia sedekah, tapi dalam masa yang sama dia mempromote. Itu consider sebagai marketing juga. Maknanya customer tu akan datang balik. Sebab makcik ni bagi lebih. Sama juga dengan memasak. Kalau kata beli nasi goreng, ngam-ngam je you letak dekat dalam packaging tu kan. Orang makan pun ala sikitnya, betul tak? Betul. Tapi bila you letak banyak, lepas tu banyaklah barang-barang dalam tu yang boleh makan dan sedap, customer akan datang balik. Sebab tu saya kata konsep SE ni, kalau you just focus straight only for the business, you takkan stay long dalam kita punya pandemik sebab dia dah berubah kita punya cara kita. Tapi kalau you ada adaptation sedikit pasal SE ni, itulah saya kata berniaga sambil beramal. I think that sustainable you punya business akan lebih maju sebab customer akan datang because of you punya beramal tu. Betul tak? So then saya rasa semua pelajar-pelajar kena faham on that. Kena fahamlah macam mana dengan keadaan kita yang pandemik and so on ni, kita mampu untuk dah masuk endemik pula sekarang ni. Betul tak? Jadi mungkin situasi daripada pandemik ke pandemik and so on membuatkan SE punya activities tu lebih dihargai berbanding dengan keusahawanan saja. Saya rasa tak rugi kalau nak extra another 5 pieces pisang goreng dan kita boleh dapat more customer on that. Kita tak kisah sebenarnya. Itu one of the lah. Okay. So Doktor, then maaf saya mencegah sedikit, Doktor. Ya. Ada satu soalan yang saya tengok di skrin ini yang mungkin doktor pun macam boleh sangkut sekali lah, angkat sekali kalau doktor rasa nak jawab sekarang. Sedikit, sejauh mana sokongan kerajaan terhadap SE, terutamanya untuk golongan yang mudah nak menceburi SE? Okay, itu nanti ada slide next. Okay, baik. Ada slide next. Okay, boleh. Nanti saya akan cerita. So ini antara contoh. Saya tak nak ambil yang perusahaan SE yang memang dah sedia ada. Saya ambil yang betul-betul daripada B40 yang bangun. Jadi Suri ni one of the SE. Dia adalah ibu tunggal dan dia telah mempelajari jahit. Dia tak pandai jahit sebenarnya, tapi dia belajar jahit. Macam mana daripada dia belajar jahit tu macam tadi dah, yang konsep yang tadi kita mengajar, kita buat bengkel jahit dan dia boleh berdiri kaki dia sendiri. Dan dia telah membantu lebih daripada 10 ibu tunggal. Dia dapat bantuan permulaan daripada Magic dan dia dapat membantu 10 ibu tunggal dengan kemahiran tersebut dan dia mendapat pendapatan dalam lingkungan 700 ke 1,000. Saya rasa this is one of the thing yang kita kena lihat lah. Di samping kita sebenarnya membantu orang lain. Kita pun become a job creator untuk orang lain. Weh, siapa tu? So this is itulah kecoh kan. So next ini contohlah antara pengasas MyFizro. Kita panggil ini Aiskrim Malaysia. Kalau you all perasan, Aiskrim Malaysia ni dia memang terletak dekat Ceras dan dia ada kilang. So kilang dia hanya ambil ibu tunggal dia bila B40 saja. Jadi kita dan one of the Muhammad Rosli ni adalah alumni UiTM. Nanti saya akan buat video, kita akan pergi, saya tengah berurusan dengan dia, kita akan buat talk show. Kita akan panggil dia, kita akan tanya dia macam mana dia boleh buat konsep SE ni dan dia dah boleh membantu B40 sebenarnya bermodalkan hanya 1,000 saja. Dan dia memang daripada golongan B40 dan dia menolong orang-orang B40 ni. Ini konsep Aiskrim Malaysia ni.
Okay, so ini adalah barber shop dekat Langkawi. Orang Perlis orang Perlis. Saya boleh katakan dia mengambil bisnes daripada ayah dia. Tapi macam mana dia boleh buat konsep SE tu bermula, yang mana dia jadikan kanak-kanak jalanan atau rakan-rakan dia ajar macam mana nak potong rambut. Dan daripada mereka itulah dia akan buka bisnes di rumah. Itulah one of the konsep-konsep SE, nilai-nilai murni yang kita tanam di dalam bisnes mereka. So ini adalah kita punya, saya rasa semua orang tahu dia adalah tudung, konsep tudung dia adalah yang popular lah, radius side. Konsep tudung dia. So dia adalah pelajar UiTM, memang pelajar alumni kita. Dia memang menggunakan konsep SE ni, di mana dia menggajikan B40 dan B40 dan juga ibu-ibu tunggal untuk jual tudung-tudung ni, mana dia jadikan mereka-mereka ni sebagai partner bisnes dia. Jadi itu antara konsep SE lah yang saya boleh sediakan. Saya tak nak letak biji-biji, saya tak nak letak all sort of the branding yang dah sedia, dah establish, tapi saya letak yang kita tak tahu sebenarnya tapi ada. Ini yang kata talk about it, memang orang bercakap. So then ini adalah yang menjawab soalan tadi. Okay, macam mana kita nak mengarus perdanakan keusahawanan sosial ni sebenarnya. Jadi pada pandangan saya ada 3 inisiatif. Ini yang dari pandangan saya lah. Pandangan saya 3 inisiatif yang saya boleh katakan kalau boleh dapat, saya tengah buat dasar, tapi kalau boleh kita embarkkan dasar ini dalam keusahawanan sosial di MEDEC. Dia begitu. So yang pertama adalah pendidikan. Macam mana nilai aspek pendidikan tu kita perlu terap melalui akar umbi. Itu akar umbi supaya orang faham SE, CSR, beramal, whatever, orang faham. Minda orang tu kena bertukar. Jadi saya boleh katakan keusahawanan sosial lagi-lagi golongan muda memang suka. Memang diorang suka nak buat. Jadi kalau kata kita bolehlah terapkan this kind of the framework dalam sekolah-sekolah rendah di Malaysia, bagi dalam matlamat mereka dalam pendidikan celik kewangan. Itu saya boleh financial literacy lah, dengan golongan muda para sekolah. Mungkin inisiatif ni boleh diangkat dan dibesarkan dalam skala yang besar, di mana di peringkat nasional menerusi dorongan dan juga inisiatif kerajaan untuk membudayakan keusahawanan sosial ni, yang mana ia boleh memberi impak kepada golongan muda sekarang. Dan saya boleh katakan SE ni adalah satu model keusahawanan yang memang bukan hanya pentingkan keuntungan, tapi juga dia boleh menekankan impak pembudayaan kepada masyarakat. Jadi pendidikan tu sangat penting. That is the number one. Even though dalam PTK, Pelan Tindakan Keusahawanan pun, pendidikan keusahawanan tu adalah penting dan perlu diterapkan. Jadi pandangan saya, kerajaan perlu melihat pendidikan tentang SE ni perlu diterap di dalam sekolah-sekolah dan juga semua institusi-institusi yang ada dekat Malaysia ni. Itu yang cadangan saya lah. Nombor 2, inisiatif 2 adalah kelestarian. Bahasa Inggerisnya sustainability. Macam mana perubahan sistemik yang patut digunakan oleh pihak kerajaan dalam memastikan sustainability atau kelangsungan SE ni untuk jangka masa panjang. Kita tak boleh fikir jangka masa pendek, kita kena fikir jangka masa panjang. Jadi dan saya boleh katakan topik SE ni banyak dijadikan sebagai satu political mileage lah oleh orang-orang ni, untuk mereka berfikir macam mana kita nak make sure kelestarian ni, maknanya SE ni berpanjangan. Itulah dia. Jadi saya rasa kerajaan perlu lihatlah bagaimana elemen-elemen strategi yang saya boleh katakan macam mana SE ni boleh membantu sosioekonomi negara. Dia bukan sekadar membantu masyarakat di bawah, tapi dia juga boleh membantu kepada sosioekonomi negara
Macam sebagai contoh negara-negara maju yang dah buat macam kat UK, Amerika Syarikat, dan saya boleh katakan Japan and also Singapore, macam mana dia ambil SE ni sebagai salah satu langkah strategi untuk membangunkan aspek-aspek sosial ekonomi rakyat. Dia bukan sekadar beramal aja, tapi itu one of the lah. Dan antara cadangan-cadangan yang lain, bagaimana pula kita boleh membantu jadikan sebagai tenaga sumber kerja kepada industri. Maknanya kelestarian tu bukan sekadar beramal, tapi dia juga memberi tenaga kerja kepada industri, which is kita faham PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, merupakan adalah 97% komposisi bisnes negara. Itu yang kita kena clear lah yang itu. So yang ketiga, last kali, inisiatif yang saya cadangkan, dasar keusahawanan sosial perlu diadakan. Di mana dasar ini adalah salah satu segi insentif komersial melalui, mungkin saya bagi contoh, mungkin cukai atau insentif pelaburan yang boleh direncanakan dalam kegiatan perdagangan melalui penggiat perusahaan sosial di Malaysia. Ini yang saya tengah bangunkan sebenarnya. So buat masa ni kita tak nampak lagi yang potensi SE ni boleh dikomersialkan dan boleh ditolak cukai ataupun any insentif pelaburan yang disediakan oleh kerajaan. Kita tak nampak lagi. Itulah kita perlu ini one of the initiative lah, dasar-dasar kerajaan yang kita perlu ambil kira, dan kerajaan juga perlu adaptasikan SE ni dalam sudut agenda negara. Dan macam contoh macam mana PMKS kita jadikan dia cottage industry, kita jadikan cottage industry, and macam mana kalau kata dekat overseas tu, PMKS mereka tu memang berfungsi berbilion ringgit, macam-macam duit pun banyak. Itu yang kita kena fikirkan lah. Macam contoh daripada MEDEC, objektifnya adalah macam mana kita nak jadikan sebagai berpendapatan tinggi, bukan nak kaya, berpendapatan tinggi. Jadi saya harap keusahawanan sosial ni dia boleh memberi pendapatan tinggi kepada golongan yang lain. So terima kasih so much. Terima kasih. Lagi 5 minit je soalan. Sempat insyaAllah, sebab saya akan cuba gabungkan. Tadi satu soalan doktor dah jawab along the way semasa menghabiskan slide doktor tadi. Ada dua soalan. Ada yang berminat bertanya mengenai program yang doktor mention tadi, iaitu menolong menjahit PPE untuk frontliner. Adakah dibuat secara sukarela atau ada dana yang disediakan oleh kerajaan? Dan soalan yang kedua adalah apakah first step kalau mereka ini berminat nak embark, nak memulakan, nak kickstart, apakah first step yang perlu dilakukan untuk menjalankan projek SE ini, doktor? Okey, saya jawab yang nombor 1. Masa buat PPE memang sukarela. Memang sukarela, tapi semua materials and all sort of the barang-barang tersebut adalah sumbangan daripada masyarakat, sumbangan daripada stakeholder, kementerian, daripada orang perseorangan and so on. Itu saya boleh katakan bukan konsep SE. Itu adalah konsep sosial, itu CSR. Just because dia tiada unsur-unsur keuntungan yang berlaku di situ. So kita kena faham on that. When come into SE dan CSR. Okay. So kalau kata misalnya nak buat PPE tu contohnya, tapi ada keuntungan, boleh. Tapi you kena ada satu ataupun proses atau calculation yang betul supaya tidaklah menampakkan sangat konsep tu lari daripada sebenarnya lebih kepada sosial. So boleh dibuat sebenarnya, tidak ada masalah. Cuma kena clearkan balik proses tu macam mana nak buat daripada konsep yang PPE tu yang lebih kepada sosial tu kepada unsur keuntungan. Itu kena check balik. Okey, soalan nombor 2 tadi apa dia? Kalau nak mengurat langkah nak memulakan, jika ingin memulakan projek SE ni,
what is the first step? Apakah langkah pertama yang perlu pelajar atau sesiapa sahaja yang mendengar kita pada hari ini yang perlu diambil? Langkah pertama. Okey, langkah pertama you kena daftar perniagaan. Atau itu benar tahu Dia either one lah, you kena daftar perniagaan. Kena you kena ada lah daftar perniagaan tu. Sebab kalau dia kena legal. Dia kena ada entity legal. Bila you belajar konsep SE ni, dia ada banyak tau entity dia. Jadi at least enterprise tu dah ada. Bila saluran daripada dana-dana and also and whatever tu, dia akan salur kepada unsur kewangan yang betul. Kena clear cut ya. Kalau kata tak berdaftar, kalau kata tak berdaftar, you just buat CSR. Konsep CSR pun berdaftar. Yang berdaftar. Jadi itulah yang pertama yang saya lihat. Yang kedua, you kena faham bezanya SE dengan CSR ni. Kita ni banyak faham CSR tu. Maknanya tiada konsep keuntungan yang berlaku. Kita terima je dana atau sumbangan whatever. Tapi kita tak faham yang itu adalah CSR. Tapi konsep SE dan CSR tu berbeza. SE tu mesti ada keuntungan yang berlaku ketika CSR tu berjalan. Dia kena ada. Tapi kena hati-hatilah. Okey? Documentation semuanya mesti lengkap dan pastinya mesti legit supaya orang tidak mempertikaikan kesahihan organisasi kita dan juga bisnes kita kan, Doktor? Betul. Macam contoh Abid Liu Abid Liu. Kenapa dia consider SE, social entrepreneurship punya contoh saya boleh katakan. Dia banyak dapat sumbangan daripada orang dan sebab tu dia selalu show off sumbangan yang dia adakan. Tapi konsep keuntungan tu pun berlaku di mana dia membuka kedai-kedai dia, kedai mat dia lah, whatever so on tu. Tapi 10% daripada keuntungan dia tu, dia salur juga kepada SE ni. Ya, betul. Jadi saya cuma boleh bagi tahu kepada semualah orang-orang kaya, jutawan dunia di Malaysia ke di dunia ke, mereka memang ada SE dalam hidup mereka. Saya bagi contoh macam Syed Al-Bukhari yang Kedah tu. Syed Mokhtar Al-Bukhari. We know that he is the well-known, the kaya and so on. Dia ada yayasan tau. Dia purposely doing the yayasan dan yayasan itulah yang membantu B40 and so on and whatever golongan yang ni. Jadi orang-orang kaya ni memang akan buat SE. Dia memang akan buat social dia banyak duit sebab pada pemikiran dia fikir apa tau. Okey, rezeki yang disumbang akan dapat double daripada perniagaan yang dijalankan. Betul. Itu saya rasa dalam mana-mana agama pun sama. Tak kisahlah dalam pemahaman kita, bila kita menyumbang kita akan dapat lebih. Itulah saya kata makcik jual nasi pisang goreng, dia menyumbang dia akan dapat lebih customer. Ya, betul. That is kita panggil berniaga sambil beramal. Alhamdulillah. Terima kasih professional technologist Dr. Rohana Zur, everyone. Sila beri ikon emoji yang di situ. Penjelasan yang pada saya sudah terang, sudah jelas, boleh dibezakan. Keep it coming, all the trumpets, all the confettis in the air. Terima kasih Doktor banyak-banyak di atas pencerahan dan perkongsian. Saya sendiri pun very excited because definitely kita membesar tahu pun benda ni tapi kita tidak ada istilah social entrepreneurship and all that. Okay, dan I'm so excited already. Thank you very much. And hopefully pelajar semua dan juga partisipan hari ini, you will get a lot of information, ideas. Lihat di sekeliling anda yang paling dekat community, depan rumah anda, di kampung anda, di distrik anda. What can you contribute? When you come back to the campus, you ITM students, tak kisahlah di mana anda berada, yang mana-mana cawangan antara 35 campuses ni, come to MASMED office, see your penyelaras, think of something.
because before you think tu nanti your thinking capacity akan di-enlargekan lagi, dibesarkan lagi oleh speaker kita yang kedua sebentar lagi. Okay, tak berapa minit dah, main saat je ni sebab kita pun sudah melanggar masa beliau. Okay, ladies and gentlemen, kita akan terus ke segmen yang kedua. Pada hari ini, jika sebentar tadi anda mendengar, anda semangat, anda get so excited mengenai definisi, acara-acara yang doktor sendiri, Dr. Rohana lakukan bersama dengan komuniti beliau di UiTM Shah Alam dan seterusnya. Di segmen yang kedua, you will get to hear ideas dan mungkin beliau juga akan spark more ideas, akan memberi anda banyak input-input yang boleh membuat anda, oh, I can do something with my people. Macam kingdom lah pula bunyinya, tapi with my community. Okay, allow me to introduce this great speaker, Mr. Muhammad Rizalman, currently the head of sustainability at Spritzer Berhad. Sustainability, kelestarian, inilah orangnya yang akan memberitahu anda berkongsi bagaimana business idea dan kelestarian sesebuah perusahaan dan social entrepreneurship itu sendiri yang akan beliau perincikan dalam segmen ini. An experienced advocator in various sustainability work, empowers community and businesses through impactful thinking and strategies and also execution. Sebelum ini, beliau adalah program lead for pemangkin usahawan sosial hebat yang diletakkan di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan satu inisiatif di bawah MAGIC, Malaysia Global Innovation Creativity Center, yang mana tugas di MAGIC ini mereka aim to improve the B40 punya household melalui social entrepreneurship. He was also involved in managing Malaysian carbon reduction and environmental sustainability tool, MyCREST, dan juga beliau develop Malaysian Sustainable Infrastructure Rating Tool, Sustainable Infrastar. Dunia dia semua sustainable kelestarian bersama CITB Malaysia. And that is a mouthful already. Everyone, please welcome the man of the hour, Mr. Muhammad Rizalman, Muhammad Ali. Go ahead, sir. The floor is yours. Okay, thank you so much. I don't know how to say it. Like, this is really amazing. Amazing show. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Bear with me for a while. I only have a 1 hour with you guys so that everybody here can benefit. Just stay with me. Kita akan sama-sama merungkaikan lagi dan menceritakan lagi berkaitan dengan keusahawanan sosial. Okay. Pertama sekali saya nak menjemput semua sekali yang dekat sini. Okey, saya nak bertanya dahulu. Saya nak tanya semua macam mana? How are you guys feeling today? Cuba letakkan di ruang chat itu. Letakkan di ruang chat. Saya nak tengok ruang chat. Saya boleh buka ruang chat ni. Diam aja ruang chat kalian ni. Okey, cuba jawab. How are you feeling today? How are you feeling today? Bagaimanakah anda pada tengah hari ini? Masih lagi okey? Good, good, excellent. Atira cakap excellent. Auni cakap good. Semua dah good. Masih lagi okey. Jangan tertidur. Saya tahu dah tengah hari ni dah ngantuk dah. Rehat pula tu. Okey. So, bear with me Just sabar set ni. Set saja ni. Sejam saja kita punya session pada pagi ini. Pada tengah hari ini. Saya akan berkongsikan sedikit berkaitan dengan SE Business Idea. Tapi sebelum itu, great. Okay, ada satu. Ada great. Ada seorang. Hai, Muhaniza. Dia cakap, hai, Cik Man. Okay. Okay, throughout this particular session, sekiranya anda ada sebarang soalan, letakkan di ruang chat. Saya tahu di dalam ini ada ramai student, ramai lecturer dan ramai juga peminat-peminat tegar dekat sini. Okay, cuba letakkan di ruang chat. Sekiranya anda ada sebarang persoalan ataupun nak memberikan pandangan anda, letakkan di ruang chat ini dan kita akan sama-sama, saya akan bacakan kepada semua untuk sama-sama mendengar. Okey, kita tidak ada live dekat Facebook, tapi tak apa. Sharekan sahaja informasi kita kepada rakan-rakan yang lain. Ada yang student masih lagi tidur ni, pukul 12 tidur tak bangun lagi ni. Kejut mereka, sama bagi link supaya mereka boleh join dan supaya manfaat kita yang kita dapat pada tengah hari ini dapat dikongsikan dengan lebih ramai lagi student. Boleh ya? Boleh buat macam itu tak? Kejut semua kawan-kawan anda ni. Apa ni, tengah hari tak bangun lagi ni. Tak boleh jadi apa yang ini ni.
Okey, sebelum saya bercerita berkaitan dengan saya punya slide, saya ingin menunjukkan satu video. Mungkin video ini ada sesetengah orang yang mempunyai masalah internet, dia akan jadi slow-slow sikit, dia tak berapa nak mendengar ataupun dia akan jadi sangkut-sangkut sedikit. Jadi bear with me for a while, mana yang mempunyai internet yang sangat bagus tu, dia akan dapat mendengar dengan lebih baik. Suri ditubuhkan untuk membantu ibu-ibu tunggal dekat sini dengan memberi mereka skill dan juga peluang pekerjaan. Maridas is a social initiative aiming at empowering children through communities by providing a structured and sustainable reading program. At Project 57, our aspiration is to create a movement of hope of Malaysians who are proud to be Malaysian, standing together in unity, and also at the same time helping the underprivileged. In 2008, I set up Drop and Wash. We were looking for the alternative to traditional dry cleaning. At that time as well, there was a lot of homeless around. So the long-term impact is basically to give them employment and also upskill them and create a more meaningful life when they work at the same time. Masala Wheels is actually a social enterprise. We focus on an area which many people don't have much of an interest, which is youths at risk. So I feel that by supporting social enterprises through social procurement, it really helps social enterprises thrive and create better products that have been thought through about their sustainability, about their impact on the world, and also then influence other businesses to become social enterprises as well. And that's really important. Okey, itu video pendek berkaitan dengan impact. Tadi ada dengar. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada rakan saya, Dr. Ana. Dr. Ana masih ada lagi di sini ke? Dr. Ana, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian anda sebentar tadi. A lot of information yang Dr. Ana maklumkan sebentar tadi. Saya harap para peserta kita, student-student pada pendengar-pendengar kita pada tengah hari ini semua mendapat manfaat. Very, very good. Very consciously banyak benda yang diutarakan oleh Dr. Ana. Saya akan recap sedikit apa yang Dr. Ana sebut sebentar tadi. Tapi sebelum itu, saya dengan Dr. Ana ni, kami ni rakan lama. Wah. Kami ni musuh / rakan lama. Musuh pun betul, rakan pun betul. Okey. Kalau Dr. Ana tadi dia Partner in crime lah ni. Ini apa, teman tapi mesra. Okey. Mesra. Itulah. Nama saya Rizalman. Saya bukanlah peker fashion. Mentang-mentang Dr. Ana daripada fashion. Saya pun daripada fashion. Tapi nama je sama. Tapi bukanlah dia. Okay. Saya sekarang ni saya mengambil kepala saya dan topi saya adalah daripada Spitzer Berhad as a head of sustainability. Tapi saya ingin memperkenalkan kepada semua. Sebelum itu saya nak cakap juga lah sebab Dr. Ana cerita pasal UiTM. Saya sempat buat slide sikit je apa itu Spitzer. Saya pun nak kenalkan jugalah Spitzer buat apa ya. Okey, tapi Spitzer dah ada dua benda. Pertama, Spitzer sebagai company. Kami merupakan a group company which is Spitzer Berhad. Dalam masa yang sama, kepada semua yang sedang pun mendengar, Spitzer merupakan brand yang anda semua dengar dan selalu tengok iaitu air botol mineral tu kan. So Spitzer itu, dan di mana kami bukan sahaja mempunyai brand Spitzer. Di bawah Spitzer ada banyak lagi brand lain. Mana yang tak tahu, Cactus tu pun Spitzer punya juga sebenarnya. So Cactus, Desa, Sama, so semua tu dimiliki oleh Spitzer Berhad, dan kami juga menghilangkan produk-produk daripada OEM daripada company-company lain. Contohnya kalau anda pergi ke Petronas kan, nak travel kan, belilah air mesra Petronas tu, itu pun sebenarnya daripada Spitzer juga. So korang je tak tahu kan, tapi kilangnya sama je. Air daripada Petronas, air daripada Shell Select tu pun, itu pun air daripada Spitzer. Air dekat Petron pun air daripada Spitzer. Air dekat Aeon pun air daripada Spitzer. Top Value daripada Aeon tu pun Spitzer juga. So banyak lagi company yang menghilangkan air mereka daripada Spitzer Berhad. Okay. So itu a little bit about Spitzer. Di bawah Spitzer kita ada Spitzer Cleansing, kurang popular di Malaysia tapi dia banyak di Europe. Spitzer Sparkling, Tinge Bond mereka, Soul Tinge, Cactus Sparkling, Desa dan also Sama. Okay, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan Spitzer, dan mungkin soalan daripada sebelum ada orang tanya soalan ni, jadi saya jawab dulu.
Dan apa kena-mengena Spritzer dengan SE ni? Saya sebenarnya banyaknya bukanlah daripada Spritzer itu sendiri, tapi dari segi pengalaman saya menguruskan SE yang ramailah kita ada directly saya merupakan head of program di mana saya menguruskan 30 SE termasuk yang Dr. Ana nyatakan tadi ya. Kita tengok dalam video pun ada dekat Dr. Ana nyatakan tadi daripada Suri Lifestyle, daripada Joe Barber, My Fizro juga. Okay, itu salah satu SE yang saya uruskan dan saya juga coach serta mentor mereka lah. Okay, tapi sebelum itu, sebelum saya nyatakan isi saya nak nyatakan kepada semua dekat sini. Walaupun anda semua mungkin dah mahir berkaitan dengan SE itu apa, dah tahu, dah pandai dah ni. Dr. Ana cakap sekali dah pandai dah semua. Tapi saya ingin nyatakan dekat sini. As mentioned by Alvin Toffler, Alvin Toffler mentioned this before. The illiterate of 21st century will not be those who cannot read or cannot write. The illiterate of 21st century is the one who cannot learn, unlearn and relearn. Asasnya mudah begini. Okay? Kadang-kadang kita rasa kita dah tahu dah benda ni. Alah ni dah 10 kali dah dengar pasal SE. Dah dengar SE ni, dah cerita pasal ni, Cik Iman ni 10 kali dah dia borak ni. Tapi what most important part, walaupun kita dah tahu, kita kena unlearn balik. Supaya kita boleh relearn balik. We look at it into from other perspective, other dimension, other vision, other eye, other angle. Mungkin itu akan memberikan satu ilmu yang baru kepada kita. Erti kata lain, bahasa kampung kita mudahnya ni lah. Jangan jadi bodoh sombong. Rasa dah pandai. Lepas tu rasa macam, alah aku dengar benda ni lagi dah. Aku memang buat degree aku dalam kursawanan sosial. Thesis aku kursawanan sosial. So rasa macam dah hebat, dah pandai. Don't be like that, okay? Sebab walaupun saya bukanlah macam Dr. Ana, dah lah DTS kat depan. Lepas tu ada doktor lagi kat depan. Oi, hebat Dr. Ana ni. Itu kan tak ada. Tak ada kan? Kita tidak mengamalkan konsep macam itu. Saya dengan Dr. Ana, walaupun we are in the same group like that, I'm actually considered as her teacher as well lah kan? Saya pun menjadi guru kepada Dr. Ana dan sebagainya. Dan kita tidak melihat qualification, maknanya orang ni degree dalam apa semua kan. Macam saya biasanya saya takkan disclose saya belajar mana, tapi enough to actually to be able to say that I am competent enough in SE punya field. Okay. And then what most important part is actually there's no negativity here. Saya tahu kadang-kadang kita, because when look at it into ideas can come from any places, any condition, and any time. Ideas can come from anywhere, any time at all. Sebab apa? Sebab kalau anda lihat ada setengah-setengah idea tu datang daripada toilet. Duduk tengah memeran, dapat idea. Keluar, keluar idea. That what most important part as for us, actually there's no negativity. Jangan pelekehkan orang. Sebab apa? If you got an idea, means that you are crazy enough. Sebenarnya untuk datang idea ni kena gila dulu. Kan? Kalau anda gila baru anda memikirkan apakah ideanya. There's no negativity. And then yang kedua, keep an open mind. Jangan kata belum orang tu tak cerita habis lagi apa semua, dah cakap dah tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, semua tak kena. Keep an open mind because we never know what kind of idea that can actually spur and can actually grow. Kalau anda always keep it that, saya pun nak minum jugalah tu tanah. Masih saya gitu. Okay. Keep it an open mind sebab your idea can become and can be go as something that really solve a community problem or it's a business problem. And then the third part, of course, saya cuma ada sejam macam ni, 45 minit, 44 minit je saya ni. Please pay attention. Saya ni bukan senang nak ambil bel ni, tanya dia orang. Kalau nak book masa saya ni susah benar lah. Okay, so pay attention because you might have a different perspective or different dimension when you look at it into things, okay? Tadi Dr. Ana ada bercerita dah dari konsep SE, apa definition SE dan sebagainya. Saya tarik daripada slide saya yang mana, Dr. Ana dah cerita ni. Saya tarik, saya adjust supaya suit to our session today. Dr. Ana bercerita berkaitan apakah definisi-definisi di luar sana. Okay, tapi di bawah kerajaan and under Ministry of Entrepreneur Development and Cooperative, they have a very solid definition. What the definition is? Kalau kita cerita berkaitan dengan SE, a social enterprise, dia ada 3 part. Definition ada 3 part. Tapi saya baca dahulu. A social enterprise is a business entity that is registered under any written law in Malaysia that proactively create positive social or environmental impact in a way that is financially sustainable. Okay, ada 3 part.
Definition ini ada 3 bahagian. Murid-murid semua, adik-adik, anak-anak lah pula. Macam dah tua dah saya ni. Okey, ada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah bercerita berkaitan dengan business entity that is registered under any written law in Malaysia. So ada cerita business entity. Mana part pertama bercerita business entity di Malaysia. Di Malaysia, kalau kita kata pasal business entity, Dr. Ana dia cakap dah tadi. Ada cakap sikit je. Ramai yang tak ambil attention ni. Okay, jadi saya ceritakan. Dekat Malaysia, business entity ada 5 jenis. Ada 5 jenis business entity di Malaysia. Yang pertama, Dr. Ana sebut. Iaitu berdaftar di bawah SSM. Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay, business entity yang kedua, berdaftar di bawah ROS. Iaitu Pertubuhan Sosial. Kan? Maknanya persatuan juga boleh berniaga. Kita tengok ada beberapa persatuan yang berniaga. Dan SE juga ramai juga berdaftar di bawah persatuan. Okay? Entiti yang ketiga, mereka berdaftar sebagai koperasi di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Okay? Entiti yang keempat, kurang popular tapi ada, mereka berdaftar di bawah Pertubuhan Belia, di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Okay? Ya, contoh macam Majlis Belia Malaysia. Dia bukan persatuan. Dia daftar di bawah Suruhanjaya yang lain. Iaitu ROY, Register of Youth. Dan yang kelima, kalau di rakan kita di sebelah Borneo sana, mereka juga boleh berdaftar di bawah pihak berkuasa tempatan. Dekat Borneo nak mendaftar jadi bisnes, dia boleh daftar dekat majlis daerah. Majlis daerah, majlis bandaraya dan sebagainya. Kat Semenanjung jangan pandai-pandai pula nanti pergi majlis daerah jeli nak daftar bisnes dia. Tak boleh. Dekat Borneo sahaja boleh, okey? Maknanya ada 5 jenis entiti. Saya tengok dekat saya punya skrin ni nampak ni tangan saya yang gemuk ni. Ada 5 jenis entiti. Ingat, first part adalah business entity. Second part adalah perkataannya adalah proactive. Proactively create positive social or environmental impact. Maksudnya dia kena ada impak positif kepada sosial ataupun alam sekitar secara proaktif. Saya kena mention perkataan proaktif ini. Okay, proaktif ini bermaksud secara mudahnya kita tanya begini. Kenapa anda wujud? Kenapa anda wujud? Sebab waktu saya dekat Magic dahulu ketika saya menjadi ketua audit, ada ramai sangat MLM ni. MLM ni datang. Saya ni SE. Saya ramai ejen-ejen saya ni semua B40. Ejen-ejen saya ni saya ambil semua yang suri rumah. Semua student-student yang tak ada pendapatan. Tu saya ni SE. Jadi soalan kita adalah kenapa anda wujud? Why you existed? Kalau you memang wujud purely untuk keuntungan semata-mata, okay, dan kebetulan aja ejen you adalah B40 dan ibu tunggal, maka you bukanlah SE. Maknanya because of what? Sebab you kebetulan ada. Kalau pekerja you memang kebetulan semua B40, kalau macam itu saya nak kata McDonald adalah SE. Boleh ke? McDonald tu SE. Sebab apa? 87% pekerja McDonald adalah B40. Boleh tak macam itu? Tak boleh. Sebab kenapa McDonald wujud? Dia adalah for profit punya organisation. Okay? Dia bukanlah kata, dia tak kisah pun. Kebetulan anak Tan Sri ni kerja dengan dia, saya tak ada masalah. Saya tak letak requirement apa pun. Anak Tan Sri ke, anak Datuk ke, anak Siti Nurhaliza ke. Dia tak kisah pun. Yang penting, dia nak bekerja dengan McDonald. Okay? Dia bukanlah menjadi entiti seperti mana yang Dr. Ana kongsikan tadi itu Suri. Suri memang meletakkan dia punya polisi mereka bahawa dia cuma boleh mengambil ibu-ibu tunggal. Kalau dia bukanlah, kalau dia bukan SE, siapa-siapa je pun boleh. Kan? Siapa-siapa yang suka menjahit, Dr. Ana pun boleh jadi pekerja Suri juga. Suri baru menerima anugerah dekat Kuala Lumpur Fashion Week the other day on impact. So dia baru je dapat award tu. So Dr. Ana boleh cakap angkat Sally lah. Tahniah. Okay. So maknanya dia kena ada proactiveness. Kalau kebetulan pekerja you, saya ada 10 orang pekerja, 5 orang pekerja saya OKU. Jadi saya ni SE lah. Tidak. Jadi soalan yang selalu kita kena tanya adalah kenapa anda wujud? Adakah misi dan visi kenapa anda wujud itu untuk mencipta impak sosial ataupun bukan? Okay, ramai yang salah faham ni. Jadi yang MLM ni kan, founder all this produk
kecantikan timbang Kartini ni semua nanti cakap, oh saya ni SE sebab saya tolong semua orang ni. Itu bukan. Dia kena tanya proactiveness dia itu. Okay. Dan yang ketiga, bahagian yang ketiga dalam definisi adalah financially dia kena sustainable. Kenapa? Sebab SE ini seperti mana yang Tanah juga katakan, mereka adalah perniagaan. Dia kena untung. Dan kadang-kadang bukanlah seperti yang kena untung, maknanya dia kena ada business model. Maknanya dia kena ada perniagaan. Okay. SE. Okay. Dua elemen utama. Saya nak bagi tahu dua elemen utama dalam SE adalah huruf S dan juga huruf E. S tu bukanlah buntut. S tu S. Huruf S tu. Okay. Dan yang kedua adalah huruf E. Maknanya dia kena ada dua key element. Key element pertama adalah social dan key element yang kedua adalah enterprise. So dia ada dua elemen dekat situ. Itu adalah key element dan saya pecahkan dekat sini adalah pertamanya dia kena ada social mission, iaitu kenapa dia wujud. Ketiga, siapa yang nak bantu? Target beneficiary. Dan yang ketiga adalah business model apakah dia. Okay, kalau perasan social mission dan target beneficiaries ini adalah elemen S, elemen social. Dan business model adalah elemen E, elemen enterprise. That's why dia nama dia S dan E. Okay. Jom kita temak sama-sama contoh-contoh ini. Okay, contohnya sebelum saya masuk pada contoh saya nak ulang balik. Ni nak ulang balik. Kenapa saya ulang balik? Sebab penting ni Ampun semua kena tahu ni. Tak lagi kang nanti duduk bebe gojek-gojek lagi tak pahal-pahal dia apa ni. Apa bodoh lah orang ni. Duk cerita ni. Okey. Tak pehe-pehe, bukan pahe, Tak pehe-pehe. Maklumlah saya ni walaupun kampung saya kat Kelantan, tapi kalau saya kecek Kelantan dia bunyi LAC dia tak bunyi Kelantan. Okey. So social mission, yang pertama social mission, yang kedua target beneficiary dan yang ketiga dia kena ada business model. Okay, let's do this exercise together. Sama-sama ya. Kita buat sama-sama, jangan biarkan saya bercakap seorang-seorang. Lama-lama saya syok sendiri, saya pandai seorang-seorang. Okay, kita buat sama-sama. Okay, yang pertama kita namakan AirAsia. Kita contoh kita AirAsia. Adakah AirAsia mempunyai social mission? Cuba jawab dekat chat. Saya nak tahu. AirAsia ada social mission ataupun tidak? Ya ataupun tidak? Tolong jawab di chat itu. Dia ada social mission tak? Dia ada tagline. Tagline ni adalah everybody can fly. Everybody can fly ni. So ini social mission. Dia ada tak social mission? Okay, Zul cakap ya. Aina cakap ya. Farah cakap ya. Yasmin cakap ya. Lagi. Ada. Okay, kebanyakannya menyatakan jawapan ada dan ya. Okay, ada dan ya. Okay, jawapan saya sebenarnya ada ataupun tak ada tu, dia in the middle. Sebab apa? Sebab yang saya nyatakan tadi tu kita panggil sebagai tagline ataupun moto. Tapi baru-baru ni ada kes kan? Nak pergi Miri, naik AirAsia, tiket lagi mahal daripada nak pergi London. Okay? Nak pergi London lagi murah. Okay? Jadi dia mungkin ya ataupun tidak. Sebab apa? Dia cuma ada tagline sahaja. Dia ada business model tak? Ya, dia ada business model. Saya skip yang ni Ya, dia ada business model. That's why dia boleh kaya raya. Tu jadi jutawan tu. Okay. Dan dia ada target beneficiary tak? Siapa yang dia nak bantu sebenarnya? Dia ada nak bantu specific group of people tak? Okay. Jawapannya tiada. Sebab apa? Dia kata everyone. Everybody. So kalau tidak ada, maksudnya dia bukanlah social enterprise. Okay. Dan kita tengok contoh yang kedua. Mercy Malaysia. Okay. Dekat Kelantan ni popular Mercy Malaysia ni. Terutamanya bila? Berlaku bila? Banjir. Bila banjir. Okay. Bila banjir dekat Dabung kan. Dekat Kuala Kerai sana. Habis penuh kita pasal Mercy Malaysia. Kampung saya Gua Musang. Dekat Gua Musang tu habis. Habis rumah nenek saya hilang semua. Naik pindah ke rumah baru. Okay. Wow. So Mercy Malaysia merupakan satu NGO. Dia persatuan Dia persatuan yang berpayung, yang berdiri dengan sendirinya. Okay. Dia ada social mission tak? Dia ada social mission. Okay. Saya nak tanya dia punya, itu bukan soalan bukan soalan. Jadi tak boleh jawab. Bukan soalan, tak boleh jawab. Okay. Ini adalah soalan pula. Ini soalan pula untuk Mercy Malaysia. Adakah Mercy Malaysia mempunyai business model? Dia ada business tak? Okay. Aina cakap tidak. Josby cakap tiada. Ni cakap tak ada. Asilah cakap tak ada. Nur Afzalika cakap tak. Akilah pun cakap tak ada. Tidak, tiada. Betul.
Mercy Malaysia tidak mempunyai model perniagaan. Dia dapat duit daripada mana? Daripada donation. Kebanyakan daripada dana daripada Mercy Malaysia datang daripada GLC, di mana mereka mempunyai 3 bilion dana tabung khas 3 bilion. Sekiranya berlaku bencana, dia akan unlock, kerajaan akan unlock dan salurkan kepada Mercy Malaysia. Okey, dan dia ada target beneficiaries tak? Dia ada target beneficiaries ataupun tidak? Jawapannya ada. Okey, tak boleh jawab. Saya jawab dulu. Ada. Dia ada sebab iaitu mangsa-mangsa bencana. So, ada sekiranya tidak right tiga-tiga ni, maka mereka bukanlah social enterprise. Okey. Dan contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga saya sebut siap-siap dah. Mereka ini adalah social enterprise. Jadi tak perlu tanya mereka adalah social enterprise. Saya nak tunjukkan video tapi dah pukul 12.30. Jadi saya skip je dulu video dia. Okey. Heart Treasures merupakan satu social enterprise yang berada di Kuching, Sarawak. Apa mereka buat? Mereka mengambil OKU ataupun mereka panggil sebagai Angel. Okey, Angel ini dekat Sarawak dia tak sama cakap Semenanjung ya. Kesian rakan kita kat Sarawak. Ada kes dekat Sarawak, anak lahir OKU, dia tahu je anak ada OKU, dia buang anak dia. Kesian sikit dekat Sarawak dia keadaan dia memang lain sikit dengan kita. Okey, 60,000 anak-anak di Sarawak itu yang OKU, mereka tidak diberi penjagaan yang betul. Okay, dia malu ada anak. Saya pernah berjumpa one of the beneficiaries oleh Heart Treasure ni. Sebelum itu mak bapak dia tahu letak kat mana? Letak bawah kolong anak OKU letak bawah kolong, bawah tangga tu. Kan dia biar anak dia duduk dalam tangga tu. Dan ada juga cases sama juga berlaku di Semenanjung. Anak OKU dia buat apa? Dia rantaikan. Dia rantaikan anak tu dekat dapur. Sebab kalau tak dia mengayak apa pun, dia rantaikan kaki anak orang. Okay? Jadi apa Heart Treasures buat? Heart Treasures mengambil OKU tertentu ini, ada kelas-kelas dia ambil OKU ini dan mereka latih. Okay? Pertamanya apa yang mereka buat adalah mereka latih muscle memory. Tangan ni, sekarang-sekarang anak OKU ni mereka mempunyai muscle memory yang lemah. Tangan ketak-ketak ataupun dia tak tahu nak buat apa. Okay, nak menulis tak pandai dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat produk seperti mana yang anda semua lihat di skrin saya ini, okay, mereka membuat souvenir. Okay, mereka latih supaya kekuatan otot tangan ini mereka ni boleh buat lah. Okay, semua all this souvenir produk. Dan walaupun kita nampak macam produk dia ni macam biasa-biasa aja. Dan ini gunanya bukan kaleng-kaleng gitu. Okay, produk mereka ini dijual di Japan. Itu. Kau buat produk pergi sampai mana? Lemah. Lemah. Orang lain jual produk sampai ke Jepun tau. Hampa semua buat produk. Kau ada? Walaupun dia orang ini nampak macam biasa, membantu OKU, tapi produk mereka ini dijual sampai ke Jepun. Okay? Dan dia menguatkan lagi OKU ini dan dia latih mereka ini menjadi berdisiplin serta yang utamanya boleh jaga diri sendiri. Itu yang penting. Dia boleh jaga diri sendiri. Okay? Supaya tidak menyusahkan mak bapak. Okay? Jadi dia ada social mission, saya cakap dia ada social mission, dia ada business model dan juga ada target beneficiaries. Okay? Jadi menjadikan mereka ini adalah SE. Okay, saya nak menunjukkan satu what we call as business spectrum. Untuk memudahkan pemahaman semua, di sebelah kiri anda, nak tengok tangan kiri anda itu, di sebelah kiri Mercy Malaysia ini adalah elemen S. Doktor anak angkat tangan anda, kita goyang-goyang-goyang. Okey. Sebelah kiri adalah elemen S. Dan di sebelah kanan adalah elemen E. Angkat tangan kanan, goyang-goyang-goyang, itu adalah elemen E. Ingat ya, kiri untuk S, kanan untuk E. Okey. Jadi, kalau anda lihat Mercy Malaysia berada dekat belah kiri. Sebab dia elemen sosial dia kuat. Tapi dia tidak ada elemen E. Okay. Di sebelah kanan pula, Asia berada di sebelah kanan. Di elemen E dia kuat. Mana E besar kat sini. E dia besar, lepas tu S dia kurang. Tapi, ada tapi. Kita tengok Heart Treasures dia berada di tengah-tengah. Kenapa? Sebab dia ada elemen S. Dan dia ada juga elemen E. Dan kebanyakan kita lihat zaman ini, banyak NGO
mula bergerak ke tengah. Contohnya WWF. Tahu tak WWF tu apa? Bukan yang Gusti tu. Bukan yang Gusti tu. Kita tengok MC kita. Semangat buat macam gitu. Okey, bukan yang Gusti tu. Tapi Yang harimau, bukan rimau lah, panda. Panda. Rimau Harimau hitam pun sangat putih lah. takut lah. Okey. So, World Wildlife Fund di Malaysia, kita lihat mereka dah mula menjalankan perniagaan. Kita tengok dia jual t-shirt, dia jual mug, dia jual produk, dia juga ada consultancy services. Dia buat juga consultant. Okay? Dan kerana apa? Kerana mereka tahu mereka tak boleh bergantung harap dengan donation semata-mata. Jadi mereka ada perniagaan juga. That's why they are trying to move to the middle. They are not yet in the middle. Mereka bukanlah SE kerana mereka tak boleh menampung sepenuhnya. Tapi they are shifting. They are shifting towards the middle. Sama juga seperti kes AirAsia. Kes AirAsia, mula-mula dulu tak ada pun elemen S dalamnya. Tapi sekarang kita dah mula lihat ada yayasan AirAsia. Dah melihat ada destination good. Dah melihat a lot of social element embedded in the company. Okay, dia pun mula mempindahkan diri dia ke tengah. Sama seperti saya di Spritzer, saya join baru 2 bulan lebih. Tapi sebelum saya join, dia memang purely profit. Tapi right now, selepas saya join, saya buat sedikit shifting dekat management dan sebagainya. We are trying to move toward the middle. Okay, bukanlah menjadi SE sepenuhnya, tapi ada elemen sosial di dalam syarikat. Okay. Dan SE ini, kebetulan SE ini disebabkan mereka berada di tengah-tengah. Mereka bebas untuk bergerak. Ada ketika mereka akan bergerak towards the left, ada ketika mereka akan bergerak towards the right. Okay? Bila keadaan yang memerlukan. Okay? Ketika COVID tempoh hari, ini adalah fakta. Kenyataan ini adalah fakta. Anda boleh rakam. Boleh rakam, saya boleh bebel ni. Okay, faktanya adalah ketika COVID melanda Malaysia, tidak ada SE di bawah Magic. SE di bawah Magic, bila kami buat survey, tidak ada SE langsung tutup compare dengan teknologi startup. Di Magic kami ada dua stakeholder, dua customer utama. Satu adalah teknologi startup, satu lagi adalah SE. Bila kita survey pada SE, tidak ada langsung yang tutup. Semua hidup. Semua boleh hidup ketika COVID. Tapi teknologi startup ramai yang bankrupt. Ramai yang tutup kedai. Ramai yang tak mampu nak jalankan lagi perniagaan. Sebab bila kita lihat balik kenapa? Sebab business model mereka berada di tengah. Ketika COVID melanda, ramai yang mula adopt S model banyak. Mereka berubah kepada S. Jadi mereka buat PPE, mereka collect donation dan sebagainya because mereka boleh hidup sedemikian. Bila yang business punya purely business, bila once you hilang customer, you hilang semuanya. That the most interesting part when we look at it into both our customer segment. Jadi saya nak masuk kepada kita punya penceritaan kita pada tengah hari ini. Dah setengah jam saya punya mukadimah baru nak masuk kan. Bila kita berceritakan berkaitan dengan idea, apa yang penting? Bila nak datang idea itu kena datang bila anda menemui masalah. Menemui masalah. Kerana apa? Kerana in order for you to innovate, apakah inovasi? Inovasi merupakan the art of problem solving. The art of problem solving. Ingat tak, kalau you nak buat thesis pun, apa benda mula-mula kita tulis? Penyataan masalah. Apakah masalah? Kita buat mata sains, kita buat sains, eksperimen sains. Apakah masalah dulu? Kita cerita masalah dulu. Tak habis-habis cerita masalah. Masalah dulu tu yang pertamanya. Dengan adanya masalah, barulah kita boleh mencari penyelesaian. Pertama sekali kalau nak menjadi SE tu, kalau tak nak start embarking, you kena tahu you punya local problem, local issue. Kita tengok tadi, Suri punya video kan, mula-mula cerita pasal ibu tunggal, masalah ibu tunggal dekat kawasan mereka. Kerana dengan adanya masalah-masalah ini, barulah di-innovate macam mana nak membantu ibu-ibu tunggal itu. Dan dia pun menemui apakah dia punya penyelesaian. Sebab apa? Sebab apa kita cerita berkaitan dengan masalah ini? Sebab
knowing the right problem will help you to find the right solution. Kalau tak tahu masalah apa, macam mana you nak cari penyelesaiannya? Betul tak? So you have to know the right problem in order to find the right solution. Okay? Soalan yang paling popular sekali, kalau even dekat Google sekalipun, dekat CEO Google dulu, dia pun cerita, kalau ada staff tanya, dia akan cakap, what's your problem? Ataupun kita lah, orang kita kan, what's the problem? People got talk je. Don't know how when to stop. They don't know what's the problem. So you need to find the problem. So kena cari nyakit dulu lah, Jom. Kena tahu you punya masalah apa. Bukan cari masalah kan. Jangan pula apa cari masalah. Tapi cari penyakit dulu, Bob. Boleh tahu apa ubat dulu. Kena tahu masalah dulu. Kerana apa? Sebab pentingnya kita dapat fitness. Fitness maksudnya, you tahu masalah you apa, you tahu apakah solution, adakah solution itu menyelesaikan masalah setempat. Masalah itu masalah sosial. Masalah sosial apa di tempat ini? Okey, jom kita lihat, kita tengok contoh saya. Okay. Bila kita buat sebarang aktiviti ataupun kita nak buat sebarang aktiviti berkaitan dengan social element, it's really important to ask this question. Is the solution solving the problem? Adakah solution itu menyelesaikan masalah? You bagi penyelesaian macam ni. Tapi tengok masalah ni tak selesai pun masalahnya. Okay? So kita bagi contoh. Contoh homeless. Saya punya part specialty saya adalah social development. I've been looking at into social development for quite some time juga. Ada sekali tu, ada satu bandaraya. Kita record ke ni? Kita record ke? Kita record. Kenapa? Nak kena discreet ke? Record. Merah tu. Record tak apalah, pedulilah dia. Saya pun bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Bukan bandar sebenar. Okey. Dewan Bandaraya Lumpur Kuala. Okey. Dewan Bandaraya Lumpur Kuala. Okey, dulu ada isu homeless. Banyak loh isu homeless ni. Lumpur Kuala ni penuh dengan isu homeless. Okey, apa mereka buat? Mereka buat satu program untuk bagilah orang-orang homeless ni, dia buat dia hajar grooming. Dia mandikan orang tu, dia potong rambut elok-elok, pakai baju elok-elok, lepas tu tunjuk kerja. Okay? Tapi end up, kenapa isu homeless ni tak selesai dekat Lumpur Kuala ni? Lumpur Kuala ni masih lagi banyak homeless. Sebab apa? Sebab mereka tidak melihat kenapa mereka homeless to begin with. Kan? Orang tu kenapa orang tu tak ada rumah? Dia tidak melihat. Sedangkan sebenarnya bila mereka tengok korek, diorang ni ada kerja. Mereka tu ada kerja jadi cleaner, jadi jaga. Okay? Tapi kenapa masih lagi homeless? Mereka tidak menggali kenapa punca homeless itu. Sebab apa mereka homeless walaupun ada kerja? Sebab mereka tak mampu. Ini bukannya kisah tak ada kerja. Kisahnya ada kerja tapi tak mampu lagi nak sewa rumah. Tak mampu nak bayar sewa rumah tu. Rumah mahal, harga kayangan semua ni. Saya tengok rumah pun, saya yang dah level head ni pun, tengok rumah ini mampu mimpi, tak mampu memiliki. Rumah ni mampu mimpi aja. Macam mana mereka nak sewa? Mereka tak mampu pun nak sewa. So it's not about mereka tidak ada kerja. Jadi setelah mereka discover all this issue, dan mereka discover balik problem ini, dan mereka kata bahawa that's why dia orang tidak boleh tak boleh nak menyelesaikan isu ini. Jadi sekarang ini kalau kita tengok Dewan Bandaraya Lumpur Kuala, dia ada satu program penempatan, boleh sewa dengan harga 100. Mereka buat macam hostel. Okay? Jadi itu mengurangkan masalah homeless lah. Barulah betul kurangan. Tadi salah tengok masalah lah tu. Salah sudut tengok. Betul. Kalau you cari masalah yang berlainan, solution yang berlainan, dia tak match, dia tak fit. Tak ngam. Dia tak ngam tu Kalau tak ngam, macam mana nak selesai masalah tu? Gitu lah. That's why kena faham dulu problem tu. Kena faham dulu problem tu. Saya bagi contoh yang seterusnya berkaitan dengan homeless. Berkaitan dengan homeless ini, saya terlibat secara langsung, jadi saya boleh bagi tahu Johor Bahru. Direct saya boleh bagi tahu nama bandar, Johor Bahru. Ada banyak isu homeless dekat Johor Bahru ni. Tapi, kenapa tak selesai juga? Sebab apa? Sebab cerita sebelum COVID. Projek saya ketika sebelum COVID. Jadi ketika itu, diorang cuba menyelesaikan tapi tak selesai juga. Sebab apa? Mereka gagal melihat kenapa
homeless ini berlaku. Kat JB, dia tak sama macam kat KL. Kat JB, dia orang ni, kadang-kadang yang homeless ni, bawa motor besar. Kaya. Tapi kenapa masih lagi tinggal dekat kaki lima? Kerana kebanyakan daripada mereka ini, segelintir daripada mereka ini, sebenarnya dia orang ni kerja Singapura. Kan? Kerja Singapura, balik malam, pukul 10, pukul 11 balik. Bila mereka balik, mereka rasa tidak ada keperluan untuk ada rumah. Pukul 11 malam balik, tidur kat kaki lima, bangun balik pukul 5 pagi, pergi mandi dekat Masjid Sultan Abu Bakar kat JB tu. Masjid dekat JB tu, lepas tu terus masuk balik Singapura. Mereka tak rasa ada keperluan untuk ada rumah. Hujung minggu, dia terus balik rumah mereka. Rumah mereka kat Batu Pahat, dekat Melaka, dekat Muar. Okay, mereka tidak ada rasa keperluan untuk ada rumah. That's why mereka rasa tidur je lah tepi kaki lima. Yang penting boleh tidur. Bangun pagi balik, pergi balik kerja. Okay, sebab dia orang tak boleh tidur kat Singapura. Nanti ada isu. Singapura ditangkap orang homeless ni. Jadi mereka pun tidur dekat kaki lima dekat Johor. So maknanya kita kena tahu masalah. Sebab itu di JB, kita sekarang ni ada anjung singgah. Anjung singgah maknanya kepada orang yang kerja Singapura ni, tidurlah dekat situ. Dia macam asrama juga. Tapi dia bukanlah konsep macam asrama, dia bagi katil. Jadi you tidur, bangun, you keluar balik. Ini bukanlah you sewa the whole thing. You hanya duduk per malam sahaja. Jadi you kena tahu masalahnya. Barulah you boleh tahu punya solution. Jadi sama seperti student-student dekat sini. Rakan-rakan kita, adik-adik, anak-anak di sini kan. First you need to know what is the society problem. Apakah masalah masyarakat anda? Apakah masalah komuniti anda? Dan apa yang anda cuba ni? Jadi dia pun cerita, komuniti saya masalahnya ibu tunggal. Lepas tu ibu tunggal ni tak ada pendapatan. Ya ke? Tanya soalan tu. Ya ke? You need to validate that. Ya ke? Tak ada. Tak pergi tengok semua yang macam saya dulu dekat Skudai kan. Dekat Skudai, memang banyak tadi ni. Tapi yang semua yang DS54, VK07. Ya ke mereka tak ada pendapatan? Gaji belas-belas ribu semua tu. So kita kena tahu apakah sebenarnya masalah. Memang ibu tunggal, tapi ibu tunggal yang mampu. So kita sebenarnya nak cari penyelesaian yang lain. So kena cari problem. What is the exact problem that they are facing? Okay, you need to know the problem first in order to find the right solution. Okay, case yang kedua. Okay, case yang kedua berkaitan dengan stray cat. Ini berlaku di Selayang. Okay, Majlis Perbandaran Selayang ketika tu dekat pasar Selayang tu banyak sangat kucing. Saya rasa kat mana-mana pun sama. Kucing bersepah kalau kat pasar. Dekat pasar tu banyak sangat kucing. Jadi apa mereka buat dulu, Majlis Perbandaran tangkap kucing, campak dekat pulau kucing. Ada satu pulau kucing dekat Pekan, Pekan Pahang. Dia tangkap, dia campak kat pulau kucing. Tangkap, campak kat pulau kucing. Tapi kucing masih lagi bersepah. Sebab apa? Sebab you cannot find the right, you don't have the right solution. Sebabnya pembiakan dan juga mentaliti kepada cat owner. Cat owner pergi pasar, dah tak ada kucing lah. Dia pun, kucing aku buang lah kat sini. Dia pula yang menambah kucing. Dah tak ada lagi kucing. Dia pun buang lagi kucing kat situ. Okay. Then, what the MP Selayang do after that, dia partner with veterinary clinic. Okay, dia perkenalkan dua inisiatif. Inisiatif pertama, pendidikan kepada cat owner. Okay, kalau cat owner tu dah tak nak lagi nak bela kucing dan sebagainya, boleh hantar anak-anak kucing dekat veterinary clinic. Supaya tak perlu campak lagi dekat pasar Selayang. Inisiatif yang kedua adalah tangkap, sunat dan lepas. Okay, dia tangkap kucing liar dekat pasar Selayang tu, dia sunatkan, lepas tu dia lepaskan. Patutnya solution ini akan bertahan selama 12 tahun. Okay. Sebab apa? Kucing punya jangka hayat secara purata adalah 12 tahun. Dia 12 sampai 15 tahun. Okay. Jadi sunat, lepas tu lama-lama populasi kucing akan menurun dengan sendirinya sebab mereka tidak membiak. Okay. That's how they do it. So, then again, kita kena tahu what is the problem in order to find the right solution. Kalau duduk find, saya rasa macam gini, nak buat program untuk CSR, untuk bantu, macam Dr. Ana cakap, nak bantu untuk menjahit dekat komuniti, dekat kawasan sini. Pergi-pergi, semua tak suka menjahit. Kenapa nak menjahit ni? Menyusahkan betul nak menjahit. So dah susah pula kita. Betul tak? So you need to know the problem. You need to know the problem. Maknanya you have kena ada empathy. You kena ada empathy.
Okay, you could have the empathy in order for you to understand what is the problem. Okay, dia ada banyak lagi extension daripada itu adalah problem, solution dan macam mana nak sustain. Kita ni bukanlah ada dana berjuta-juta, tahu tak? So, bezanya SE dengan projek CSR biasa bila dia ada sustain and also impact measurement. Sustain ini macam mana nak sustain you punya intervention? Saya nak membantu ibu tunggal. Macam mana saya nak sustainkan, teruskan saya punya inisiatif membantu ibu-ibu tunggal itu? That's why you ada business model. That's why you punya elemen sustain tu elemen business model you. Macam mana saya nak memastikan inisiatif saya ini terus menerus ada. That's the element of sustain dan you ada impact. Macam mana you katakan ibu tunggal ini berubah? Macam saya, mana tengok comel, macam Dr. Ana tadi dia tunjuk dia mula comel, sekarang dia dah kurus. Alhamdulillah bagus kan. Tapi dia first kali macam saya ni 100 kilo. Maknanya saya kena tahu saya dulu 100 kilo, saya nak jadi 80 kilo. Maknanya you have to have a baseline. Betul tak? You kata ibu tunggal ini sebelum ni pendapatan dia 500. Bila you buat SE ini, now pendapatan dia 2,000. Barulah you kata ada peningkatan pendapatan. Okay, saya nak menunjukkan beberapa business model tapi masa telah pun tidak mengizinkan saya, tapi saya akan terangkan secara ringkas. Okey, nampaknya mereka ni tidak mahu mendanyakan soalan. Jangan malu, jangan segan. Letakkan soalan anda di ruang chat ni. Bukan senang ni nak jumpa saya ni. Kalau anda sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, letakkan soalan anda di ruang chat dan kita akan menjawab sama-sama. Saya terbabas sedikit tak apa. Saya terbabas sikit tak apa. Jangan terbabas banyak. Okey. Salah satu contoh yang ingin saya highlightkan, saya tak nak highlight ni, saya nak highlightkan adalah Discover Muay Thai. Mungkin ini lebih rapat kepada para pelajar. Tapi sebelum saya menunjukkan Discover Muay Thai, izinkan saya menunjukkan satu video berkaitan Discover Muay Thai. Dulu saya ahli kursi gelap. Pada mula saya kenal ais pada umur saya 13, saya mula mengisap. Saya tak habis belajar. So saya pergi ke tempat yang bukan-bukan. Saya rasa diri saya ni macam tak ada kasih sayang keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. The more the country is developed, the more people from certain areas are left behind. The youth unemployment rate right now in Malaysia is at about 10.9%, and it is increasing by the year. And recently with the COVID pandemic situation, we understood that it gets even worse. My name is Imran Haris. I am the co-founder of Discover Muay Thai. Discover Muay Thai is a sports social enterprise where we empower the underprivileged youth via the sports of Muay Thai and also alternative education. Via Discover Muay Thai Academy, underprivileged and at-risk youth from all around this country will be at our gym to undergo a 4-month self-development program where the routine is intensive, where they also learn to be employed post-academy. Our experience throughout Discover Muay Thai Academy is something that is hard to explain in words, but what's important is to know that after they graduate from Discover Muay Thai, is that they become better human beings, to make sure that they are, of course, they have a direction in life, they are employed. So at Discover Muay Thai, we make sure that each one of them are well equipped post-academy. Before PUSH, we have done Discover Muay Thai Academy batch number 1, number 2 and number 3. It was quite difficult because our intention was to really help them, develop them, but we lack the manpower. We lack the system at the back. So most of it is just us, just the 3 of us having to run the show. And we realized that we need more. And PUSH has given us this opportunity to look beyond than what we just think that is enough back then. There's actually more up there to offer us, such as the need to develop websites, the need to have proper implementation of our accounts on the back end, the need to have proper teachers or instructors to actually make sure that these boys are getting the best out there. So I believe that PUSH has given us the best outcome so far since we started Discover Muay Thai.
So itu adalah video berkaitan Discover Muay Thai. Secara ringkasnya DMT ketika itu bila ditubuhkan, saya bersama-sama dengan mereka for quite some time now. Sebelum ni kita lihat di awal video kan, budak tu ambil ais dan sebagainya. Kalau dia punya beneficiary ni kebanyakannya, kalau bahasa kampung saya cakap ni, yang kecil-kecil tak nak mati dah besar menyusahkan orang. Ataupun bahasa lainnya kita panggil sampah masyarakat. Mereka mengambil remaja dan belia ini. Yang tengok, saya ada sekali tu saya berkesempatan pergi ke mahkamah bersama dengan mereka. Salah satu daripada video yang anda lihat tadi, salah satu remaja berkenaan tu terlibat dengan rompakan bersenjata. Bawa parang pergi rompak kedai ni. Saya kalau perasan salah satu macam tak percaya ada orang yang macam itu. Dan pada batch yang kedua atau batch yang ketiga dulu, ada seorang tu umur 18. Dia berniaga juga. Niaga apa? Berniaga perempuan. Dia jadi bapa ayam. Umur 18 jadi bapa ayam tau. Hebat tak hebat? Jadi, kalau setengah-setengah orang melihat mereka ini sebagai orang yang tak guna, orang yang tak ni. Tapi mereka melihat remaja dan belia ini sebagai someone that needed guidance. Yang memerlukan sokongan dan memerlukan dihulurkan tangan. Dan memerlukan someone untuk membantu mereka. Diberikan peluang yang kedua. Bukan nak suruh jadi Perdana Menteri. Bukannya nak suruh jadi CEO Microsoft. Bukan suruh jadi CEO Google. Tapi untuk menjadi functioning member of society. Ataupun sedang mudahnya ni nak jadi orang je. Nak suruh jadi orang je diorang ni. Okay, jadi DMT mengambil mereka ini, mereka latih dari segi respect, disiplin, honor, self-confidence, resilient, leadership. Mereka empower all this. Dan soalan ni macam mana mereka sustain? Kalau buat program-program macam ni tu. DMT ada gym. Kita lihat gym tadi tu dan mereka melaksanakan juga program komersial. Program komersial mereka melatih ada yang wanita, ada lelaki, ada kanak-kanak. Program-program gym lah. Program-program untuk Muay Thai. Training fitness. Ya, program fitness. Okay, nampak video saya tadi saya tak fit pun. Nampak saya tadi kan, saya tak fit pun. Saya tak join lah sebab saya tak join. Okay, mereka mengambil program-program latihan dan mereka juga mengadakan corporate training kepada staff Petronas, staff Maybank, dia ada corporate value lah. So, that's how they sustain themselves. That's how, dan budak-budak ini dia jadikan sebagai part-timer untuk gym. Untuk mereka punya trainer lah, part-time trainer. Dan selepas mereka graduate, mereka kerja jadi rider, kerja dekat hotel. Itulah bila saya berjumpa dengan datang daripada batch yang kedua itu, saya tak percaya dia adalah bekas bapa ayam. Sebab dia cakap baik goal, dia cakap baik, dia cakap sopan dengan saya. Okay, that's how amazing the transformation. Okay? Dan itu merupakan salah satu mungkin daripada apa yang anda semua lihat dan mungkin anda boleh mendapat sedikit manfaat lah. Okay, kita ni yang tak ada masalah pun susah banyak mencari masalah. Budak-budak macam itu lagi lah. Ada kita tengok tadi, umur 13 dah isap ais. Saya umur 13 main kejar-kejar lagi. Umur 13 isap dadah lah tau. Umur 13 isap dadah. Betul-betul. Bayangkan bagaimana mereka ini pergi tempat bukan-bukan, terlibat dengan gangsterism, pergi merompak dan sebagainya. Dan bagaimana mereka boleh mengubah hidup mereka. Kita yang okey ni macam mana? Kenapa kita tak boleh mengubah hidup kita? Itu soalan. Okay? Saya ada nak tunjukkan video yang kedua. Video yang kedua sebelum saya tamat ini adalah video daripada Silent Teddies. Dulu saya ahli kursi gelap. Sekejap. Silent Teddy focus on baking fresh, humble handmade cookies. We have a wide variety of delicious cookie, breads and muffin. Every cookies is made with great love by the deaf community. The deaf are unique to this business as they have heightened senses such as taste and smell, which makes them perfect bakers. Walking down the street, I see a lot of children loitering. Many of them are deaf, thinking they have no future. It touched my heart to take action, to carve a path for our deaf members to stand on their feet with their heads held high long after I'm gone. What better way than to create job opportunity for them with something they are good at?
At our kitchen, we train and empower deaf community and their families through the baking business and income earned. Here they find a place to grow and to call home. It was tough initially. The public do not understand the deaf culture, and we cannot compete with the well-known bakeries in town. We have to make sure our cookies are not only good, but super good. Now our production have increased from 1,000 to 10,000 packets per month. Many large companies have begun purchasing our cookie because of the quality. We wish to take on the next step and set up a gluten-free kitchen to supply a new range of products throughout Malaysia. It's going to be exciting. Magic has helped many social entrepreneurs like us to connect and create greater impact in the society. I did not make the journey here alone. Many have supported us along the way. Be grateful. They mean the world to me. So itu merupakan video daripada Silent Teddies. Silent Teddies ini asasnya mudah ni dia ambil anak-anak OKU Pekat dan Bisu. Pekat dan Bisu dan dia latih dari segi bakery. Sekiranya mereka dah pandai, mereka dihantar ke bekerja. Ada yang kerja dengan genting, ada yang kerja dengan pelbagai lagi syarikat-syarikat lah. So what amazing about Silent Teddies is, walaupun kita nampak macam alah produk ni biasa-biasa je kan. Kalau anda pergi ke Starbucks, pergilah ke Starbucks, anda boleh jumpa cookies daripada Silent Teddies. Tengok cookies daripada Silent Teddies, dia dalam kotak. Dia dalam kotak cookies besar. So bayangkan, company kecil je. Nak bunyi macam alah yang OKU je yang buat ni. Kadang-kadang ramai juga masyarakat kita mempunyai pemikiran lekeh. Fikir je alah company-company ni dia biasa berniaga biasa-biasa je. Dia berniaga biasa-biasa pun berjuta juga. Saya yang audit mereka, dia berjuta juga dia orang dapat tahun. So mereka kompetitif. Dan mereka juga mampu menjadikan perniagaan yang berdaya saing dan juga mampu maju ke hadapan. So this is what really important dalam perniagaan. Jangan kata SE tak boleh kaya. SE boleh kaya. Dan SE ini mereka perniagaan to begin with. Mereka adalah entiti perniagaan. Okay, milik entiti perniagaan, mereka juga boleh berniaga. Tidak ada masalah. Sama ada you daftar sebagai SSM ke, ROS ke, mana-mana saja jenis entiti, tapi you masih lagi boleh menjalankan perniagaan. Okay, saya ada satu lagi, you boleh search Gold, G-O-L-D. Dia bukanlah jual emas Tasma dia bukan jual emas dia Gold. Nama dia Gold, dia merupakan satu persatuan yang bantu juga OKU. Okay, Gold 3C. Boleh tengok dekat Instagram mereka Gold 3C. So mereka bantu OKU juga, mereka didaftarkan sebagai persatuan. Dan pendapatan mereka melebihi 1 juta setahun. Pendapatan mereka melebihi 1 juta. Jual biskut je. Yang ingat orang SE ni ingat macam yang kita jumpa kedai makan tu ke? Yang jumpa kedai makan tu, yang kita tengah makan tiba-tiba orang datang hulur tisu tu, itu bukan SE ya. Itu bukan SE ya. Hulur kita pun bagilah RM1 walaupun tisu tu 20 sen je harga dia. Kan? Kita pun bagilah RM1, bagilah RM2. Kan? Dan SE tak boleh jual kesian. Jangan sesekali kita jumpa SE jual kesian. Okay. Soalan yang selalu tadi ada orang tanya kan, nak buat SE ni first kenapa? Kena buat apa? Kalau tadi Dr. Ana cakap kena daftar dulu. Saya tak. Saya cakap nak buat SE dia kena ada 4 year. Dia kena ada 4 year. Step dia tu kena 4 year. Dia punya langkah-langkah ada 4 year. Okey, year yang pertama kalau nak menjalankan SE, kalau kita lihat video dan perkongsian saya, sebenarnya sebab dah habis dah ni. Okey. Perkongsian saya berdasarkan apa yang telah kongsikan ada 4 year. Nak jadi SE kena ada 4 year. Year yang pertama kena year ni hati ni kena betul ataupun nawaitu dan niat kita ni kena betul. Okey, SE ni banyak sangat orang bagi bantuan. CIMB Foundation bagi 180,000. Yayasan Teraju hari tu bagi superb 500,000. Ada beberapa SE yang dapat. Yayasan Bank Rakyat bagi duit. Banyak projek-projek SE ni dah mula hype kan. Macam tadi Dr. Ana cerita kan. Orang mula sebut SE ni. Rancangan Malaysia ke-12 pun sebut SE ni. Okay, kita kat Kementerian Pengajian Tinggi pun banyak SE yang cerita saya SE ni. Banyak SE ni. Tapi kita kena niat betul. Kau nak dapat geran kan, kau nak bantu masyarakat. Nak bantu komuniti.
Tu kena niat tu kena betul tu. Niat. Ya yang pertama, ya di hati kita. Ya yang kedua, nak menjadi SE kena ya di pemikiran kita. Otak ni Sebab you niat aja, you tak fikir planning betul-betul, tak jadi juga. You kena fikir ni Kena fikir betul-betul apa kita punya business model. Macam mana nak seimbangkan elemen S dengan elemen E. Supaya kita tak jadi terlalu kesian. S dia banyak, lama-lama business bankrupt. Ataupun kita nak jaga E je lebih, S kita tak ada. Kena seimbangkan, dan keseimbangan itu memerlukan pemikiran yang mantap. Kreatif dan inovatif. Itu yang penting dalam pemikiran kita. Ya yang kedua adalah pemikiran. Dan ya yang ketiga adalah tangan kita. Duk fikir aja 7 hari, 7 malam, duk bertapa dekat dalam gua, tak boleh juga kalau kita tak buat. Ya yang ketiga adalah ya di tangan. Which is you kena buat. You kena jalankan perniagaan you. Okay, you kena jalankan perniagaan you. Okay, barulah kita boleh tahu apa yang kita plan tu menjadi tak menjadi. Dan ya yang keempat, yang terakhir adalah di lidah kita, di mulut ni Okay, barulah you boleh bercerita apakah impak yang you bawakan, apakah you punya masalah yang cuba you selesaikan. Sebab apa saya katakan ya yang keempat itu berada di nombor 4? Sebab kadang-kadang sembang aja, orang kata kalau sembang tu kencang, bahasa kampung saya, kalau kita duduk bercerita menyembang tu, babi pun boleh terbang. Kan, duduk sembang aja tu, sembang memang kencang, lebat tu, pumpang, apa tak ada. Sebab apa? Sebab tak buat lagi. Jadi that's why sembang tu kena datang yang terakhir. Ya yang keempat, dia kena datang yang keempat. Okay, barulah kita boleh menjalankan, barulah benda tu jadi betul. Maknanya jangan sembang dulu. Maknanya kita kena buat dulu dan you boleh kongsikan apakah impak yang you bawakan. Okay? Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik. Alhamdulillah. Terbaik Mr. Rizalman, Cik Rizalman, Cik Man. Whatever name they call you, I believe you are an angel in providing segala idea. Pencetus mungkin, pencetus rumah. Jauh, tidak. Pencetus idea, pencetus beli. Saya belum ada lagi Cik Man, tak apa. Saya terlupa, kepada siapa yang nak get connected to me, boleh tengok dekat saya punya slide itu. Search saya dekat LinkedIn nanti jangan pula cari saya dekat Facebook. LinkedIn dan boleh search juga nama beliau. He is very googleable. Okay, terima kasih banyak. Cantik slide dia tadi, dia dah tutup tak dan nak balik tu. Okey, baik. Saya tunjuk balik. Duduk. Okay. Masuk dalam chat room. Dalam chat room tu, senang. Okay, kalau dia bagi group, insyaAllah kita boleh buka group. Terima kasih banyak. Di pihak audience, adakah anda ingin terus memberi tepuk tangan ataupun nak bertanyakan soalan? Saya buka seminit very quickly. Adapun setiap persoalan yang saya punya dalam fikiran tadi memang dah dijawab oleh macam dia tahu je, tak sebut lagi dia jawab telepatik betul. Apa yang I tanya, tiba dia jawab. So that is very insightful. Terima kasih Encik Rizalman. And secara ringkasannya, oleh kerana tiada soalan yang datang di skrin saya ini, pada pandangan saya being a guru di sini, seorang teacher di UiTM ini, satu, kenal pasti daripada apa yang Cik Rizalman mention tadi. Kenal pasti permasalahan dari sudut yang betul. Bukan cari penyakit. You cari what is the masalah. Cari what is the masalah from the right angle. And how to get that? Bagaimana nak mencapainya? Kalau nak datang Masmed, datanglah Masmed. Hari ni I campaign Masmed, doktor. So, I gotta leverage. Kalau nak datang ke Masmed, datanglah. Kalau nak datang seorang, berkumpulan kecil, but you cannot do it alone. Apa yang saya perhatikan, semua ini bekerja secara bergandengan, berkumpulan kecil ataupun besar. Berfikir kalau seorang-seorang, sometimes it works. Kalau anda sangat gifted, sometimes berkesan. Tapi kadang-kadang bila kita bersembang macam ini di platform yang sebegini, ada banyak lagi idea akan tercetus. So datanglah dengan anda punya kumpulan kecil atau kumpulan besar ke Masmed. Keluarkanlah idea tersebut, lihat di sekeliling anda yang paling dekat, buka pintu lagi, what is the problem? Cuba cari jalan penyelesaian. Kalau boleh membantu masyarakat, bantulah masyarakat di sekeliling kita. Dan
don't forget bertanya the right person. Mungkin selama ini kita bertanya hanya orang yang tahu di permukaan saja. So sekarang kita sudah boleh mula go deeper, in depth, mencari orang-orang yang mahir. Mungkin orang-orang seperti Encik Man, Dr. Rohana boleh memberi anda kita kata peluang ataupun memberitahu kat mana ada pot-pot yang best untuk kita go with suntikan dana-dana permulaan dan sebagainya. Bukan suntikan sembarangan. Okay? So terima kasih banyak. Terima kasih banyak panel-panel yang sangat meriah. I'm really glad that anda berdua membantu menyahkan all the butterflies hari ini dan cuaca pun sudah semakin baik saya kira. Sebelum kita menghabiskan buat bicara kita hari ini, let's take a picture. Of course, kita kena ambil gambar dulu. Semua orang dah boleh buka kamera, on the camera supaya Encik Nik boleh capture anda. Di mana jua anda berada? Encik Nik, are you ready? Stand by. Kepada pelajar sekalian. Wow. Ada yang dengan mask, ada yang di bilik, ada yang di mana saja. Ready? Encik Nik. Smile, mini love. On 3, 2, 1. Dia ada banyak page ni tau. So sabar nah. Second page. Next. On 3, 2, 1. Yang pasti muka kita sentiasa ada dalam frame, doktor. Okay. Encik Nik, 3 kali cukup lah ya. 3, 2, 1. Okay, sekali lagi. Freestyle. Suka hatilah nak buat gaya apa asalkan menjaga syariat. Patuh syariat. Syariat compliance. 1, 2, 3. Okay, terima kasih semuanya. Terima kasih di atas kerjasama dan also your active participation and your support sehingga ke akhir masa program kita hari ini. A special shout out juga, I believe kita ada pelajar-pelajar mobility daripada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau ada boleh blink-blink ke apa, buatlah apa yang patut supaya kami tahu. Are you guys here? Ramai di sini. So above all semuanya, terima kasih masih berada, masih setia in front of the screen. Welcome back juga. This is minggu ke-7 kepada pelajar UiTM. This is minggu ke-7 kuliah. Baru bermula. Anda dah bercuti seminggu. Hopefully anda sudah refresh, berehat, bersedia untuk quizzes dan assignments dan seterusnya lah selepas ini. Dan strategize for the second half of your semester because kita sudah bercuti minggu lepas selama 1 minggu. Okay, now we have come to the end of our webinar. Actually, I got very excited. Ada banyak idea and definitely I'm going to refer Puan Asma untuk program Masmed insyaAllah. Tadi pun sempat lagi teks tanya kita ada program apa Masmed tahun ini. So terima kasih kedua-duanya Dr. Rohana dan juga Encik Rizalman for intriguing, membuatkan saya berfikir lebih banyak, membuatkan saya cuba nak menghubungkan sel-sel otak saya pagi ini yang kena hujan lebat ini. Okay? So terima kasih daripada Bukit Ilmu, UiTM Cawangan Kelantan, wherever you are. Jazakumullah khairan katsira. May Allah give you more blessings and goodness in your lifetime. Kita tangguh program kita hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Wal-As. Terima kasih semua. Thank you everyone. Thank you. Terima kasih. Till next time. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, doktor. Tak boleh thank you. Sebab banyak program yang bertindak-tindan. Hari ini kita banyak program. Itulah sekarang ni pun ada lagi ni untuk esok punya perasmian. Saya petang ni naik flight pukul 4. Nak pergi mana? Pergi Penang. Oh, pergi Penang. Oh ya. Satu program kat sana. Katanya. Lah. Okey, bye. Okay. Jemput datang bila-bila ada masa, singgahlah ke Kota Baru. Terima kasih semua. Thank you so much. Semua. Thank you so much. You're welcome, Doktor. You're welcome. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tengah hari Hasa. Okay, baik.
over and bye.